Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Terus desak Israel segera laksana gencatan senjata dan wujudkan lebih banyak koridor kemanusiaan ke Gaza. Itu salah satu daripada 6 gesaan dikemuka Malaysia kepada pemimpin negara-negara Islam untuk bantu rakyat Palestin yang terus ditindas Zionis. Gesaan dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak tergempar OIC di Riyadh, Arab Saudi. Institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity and settler violence against Palestinians in the West Bank, immediately cease the forced displacement of civilians, investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Turut digesa sokongan ke atas inisiatif perdamaian Arab dan membantu rundingan berhubung penyelesaian dua negara, dan ini termasuk mengiktiraf Palestin sebuah negara merdeka berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya. Gesaan seterusnya memerangi kebangkitan Islamofobia di samping melindungi hak bersuara secara aman bagi menyokong perjuangan Palestin. Di luar sidang kemuncak tergempar OIC, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara Islam, dan ini termasuk Presiden Iran Ibrahim Raisi mersyarat membawa kepada kesepakatan untuk tingkatkan hubungan dua hala Kuala Lumpur Tehran. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi. Fokus turut tertumpu kepada usaha teroka peluang kerjasama baharu, dan ke arah itu mesyuarat Suruhanjaya bersama JCM antara kedua-dua negara akan segera ditubuhkan. Tahun lepas, jumlah perdagangan Malaysia-Iran mencecah 3.68 bilion ringgit, peningkatan 40.2% berbanding tahun sebelumnya. Kelapa sawit produk utama perdagangan, dan sebagai dua negara berpengaruh, Presiden Iran setuju Kuala Lumpur dan Tehran harus mainkan peranan besar dalam dunia Islam melangkaui bidang ekonomi. Tumpuan juga mesti terarah kepada usaha memperjuang isu kemanusiaan sejagat. Kedua-dua pemimpin mendesak kekejaman Israel terhadap Palestin segera dihentikan, dan paling utama melaksana gencatan senjata dan wujudkan koridor kemanusiaan ke Gaza dengan serta-merta. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Deepavali kepada semua penganut Hindu di seluruh negara. Ucapan baginda berdua dikongsi menerusi poster di akaun Instagram Istana Negara. Dalam ucapan tersebut, baginda berdua berharap agar perayaan Deepavali kali ini membawa sinar cahaya keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keafiatan kepada semua penganut agama Hindu. Penganut Hindu di Malaysia menyambut Deepavali atau Pesta Cahaya hari ini. Anggota Kabinet turut berkongsi ucapan sempena menyambut Deepavali kepada penganut agama Hindu menerusi media sosial masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi catatan di Facebook berharap perayaan Deepavali kali ini lebih meriah serta dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama rakyat berbilang kaum serta agama di Malaysia. Dan ia sekaligus mengukuhkan lagi kestabilan dan keharmonian negara selari dengan agenda Malaysia Madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang turut berkongsi ucapan Deepavali menerusi Facebook berkata, keharmonian hidup bermasyarakat penduduk berbagai kaum dan agama di Malaysia merupakan sesuatu yang unik dan perlu dijaga sampai bila-bila. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil pula berharap agar semua penganut Hindu di negara ini dapat menyambut perayaan itu dengan meriah bersama keluarga tersayang. Lebih 8,000 pusat pemindahan sementara PPS yang mampu memuatkan lebih 2.1 juta orang disediakan bagi menghadapi banjir akibat monsun Timur Laut. Langkah proaktif itu, jelas Menteri DJPM Dato' Armizan Muhammad Ali, merupakan persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Persiapan pengurusan bencana turut melibatkan aspek
penyelidikan fasiliti penyimpanan barang keperluan yang diurus JKM. Natma juga menjalin kerjasama dengan jawatankuasa pengurusan bencana negeri untuk pelaksanaan projek pembaikan kecil dan naik taraf tandas, bilik mandi dan stor di PPS sedia ada secara berperingkat. Cadangan menaikkan harga siling beras putih tempatan BPT daripada RM2.60 kepada RM3.20. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata pihaknya akan berbincang dengan 3 lagi kementerian berhubung perkara tersebut dalam masa terdekat dan ia melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan KPDN. Itu sedang dibincang sebab ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi kena bincanglah sebab harga sekarang ni harga tahun 2008. Harga 2008, jadi ada pihak yang mengatakan perlu dikaji semula. Tengoklah kalau berlaku utama sekali macam mana kalau berlaku bebanan kepada satu dia kena ada satunya penanam padi, dia kena bertimbang. Pemborong, penghilang dan pengguna kita lah. Beliau berharap situasi menang-menang dapat dicapai berhubung cadangan tersebut. Baik, sebelum ke berita selanjutnya, kita ke Malaysia untuk mengikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Atika Maziah. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada ramalan cuaca signifikan yang telah dikemaskini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dengan keadaan luruan monsun timur laut yang kini telah bermula, luruan monsun dijangka akan bergerak memasuki kawasan rantau negara bermula 16 sehingga 18 November nanti dan ianya boleh memberikan peningkatan kelembapan dan sekaligus berpotensi menyebabkan keadaan hujan lebat berterusan, terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai timur dan utara Semenanjung serta melibatkan bahagian timur negeri Sabah. Dan selain itu, keadaan dalam tempoh masa yang sama juga angin kencang dan juga laut bergelora turut berpotensi untuk berlaku dalam tempoh masa yang terbabit. Selain itu juga, Met Malaysia juga sedang memantau keadaan ini dan akan mengeluarkan amaran hujan berterusan dan juga amaran angin kencang dan juga laut bergelora sekiranya diperlukan. Orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Baik, seterusnya mengikuti amaran imej keberadaan yang terkini pula diperhatikan keadaan hujan lebat beserta debut petir kini sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman pantai barat Semenanjung termasuklah pedalaman negeri Perak, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Johor serta melibatkan kawasan pedalaman Negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang di mana keadaan cuaca lembap ini dijangka boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta debut petir lebih tertumpu di sekitar bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak serta sedikit melibatkan bahagian utara negeri Sarawak selain keadaan cuaca lembap yang kini turut sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman, pantai barat dan juga sandakan negeri Sabah yang juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada malam nanti pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan hujan lebat akan lebih tertumpu melibatkan bahagian utara dan juga pantai timur Semenanjung serta di sekitar bahagian pedalaman dan utara negeri Sarawak. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Maziah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat menyambut Hari Deepawali.
kerajaan memperuntukkan 100 juta ringgit untuk terus menyokong usaha yang diambil oleh NGO dan pertubuhan masyarakat sivil termasuk Yayasan Hasanah. Organisasi dan tabung yang diluluskan di bawah subsection 44.6 dalam kurungan Akta Cukai Pendapatan terus mampan dan dapat menyokong inisiatif kebajikan yang dihasratkan oleh kerajaan. Dicadangkan syarat penggunaan tidak melebihi 25% daripada dana bagi tujuan penglibatan dalam perniagaan dinaikkan kepada 35%. Dengan kelonggaran ini, kerjasama antara kerajaan dan NGO dapat diperkukuh untuk menambah baik kualiti hidup rakyat. Bertemu kembali. Baik, saudara, antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, rakyat diminta kekalkan perpaduan demi keharmonian hidup pelbagai kaum. Jadi laporannya langsung bersama-sama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Miza, rakyat pelbagai kaum di negeri ini perlu mengekalkan dan memperkukuh perpaduan demi menjaga keharmonian hidup sedia terjalin. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor berkata, ia penting bagi mengelak sebarang pengaruh negatif yang boleh menjejaskan keharmonian dan perpaduan sehingga membawa kepada perpecahan. Inilah negara kita Malaysia yang terdiri daripada berbagai suku kaum dan kita amat menghargai semua ini. Kerana itulah kita sama-sama merayakan perayaan yang cukup bermakna ini. Dan saya ucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua, terutama masyarakat India. Datuk Haji J bercakap dalam sidang media selepas Majlis Ramah Mesra sempena sambutan Deepavali 2023 anjuran Dewan Perniagaan India Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Dewan Perniagaan India Sabah Datuk V. Jyoti menyipatkan kehadiran Ketua Menteri bersama Barisan Kabinet Negeri membuktikan sokongan kerajaan terhadap masyarakat India di Sabah. Perpaduan dalam kepelbagaian. Unity in diversity. Jadi saya harap masa-masa akan datang kita akan terus meraihkan bersama, kita akan menganjurkan. Masa-masa akan datang kita akan menganjurkan lagi untuk semua masyarakat. Majlis dihadiri lebih 1,000 orang ini turut dimeriahkan dengan persembahan seni budaya masyarakat India. Sementara itu, di Sandakan, perayaan Deepavali disambut sederhana tetapi meriah dalam suasana aman dan harmoni. Tinjauan kru RTM mendapati masyarakat India mengunjungi kuil Sri Siti Vinayagar Sandakan bersama ahli keluarga dan sahabat handai bagi upacara keagamaan. Timbalan Presiden Kuil Sri Siti Vinayagar Sandakan, K. Muthusamy berkata, masyarakat India yang meraihkan Deepavali di daerah berkenaan kebanyakannya berasal dari Semenanjung dan bertugas di Sandakan. Kebanyakan orang-orang India dari Semenanjung lah. Orang-orang yang berkahwin di sini dengan orang lokal, mereka tetap tinggal di sini lah. Imbas kembali, sebelum ni negeri Sabah ni tidak bagi cuti peristiwa untuk Deepavali, tapi saya difahamkan tahun ini sudah ada cuti peristiwa. So kami pun mengambil kesempatan lah untuk ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri yang telah bagi untuk tahun ini untuk bagi cuti peristiwa. Hi, I'm Narshni. I would like to wish my family and everyone who are celebrating Diwali, Happy Diwali. Perayaan Deepavali atau Diwali antara perayaan utama yang disambut masyarakat India. Kemeriahan sambutan Deepavali di negeri ini bukti perpaduan kukuh rakyat pelbagai kaum di Sabah. Ini jelas dilihat menerusi kehadiran masyarakat lain untuk sama-sama merayakannya tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Tinjauan RTM di Kuil Sri Pasupatinat Aliayam, Bukit Padang mendapati penganut Hindu mula mengunjungi kuil berkenaan sejak awal pagi bagi upacara keagamaan. Di kuil ini kita adakan ini perayaan macam ini, macam Malaysian concept lah, like open Malaysian concept ya, macam rumah terbuka. Tapi sekarang kita buat ini perayaan ini untuk semua agama, etnik, and macam open house concept lah.
Kemeriahan sambutan Deepavali ini turut dikongsi masyarakat lain yang turut berpeluang meraihkannya. Hari ini sangat meriah kerana terdapat ramai orang, terutamanya yang berbilang bangsa dan kaum kerana mengikuti rakan-rakan yang berbangsa India menyambut Hari Deepavali. Keunikan dia ialah kaum yang berbeza yang datang dalam festival ini. Yang saya jarang pergi tempel-tempel dekat Semenanjung, tapi di sini rakan-rakan ajak saya pun pergilah. Ya, ini antara pengisian keunikan kami di Sabah dan mudah-mudahan perpaduan ini akan terus kekal sampai bila-bila. Penganjuran Festival Museum antara platform terbaik bagi memelihara dan memulihara warisan seni budaya di Sabah. Ia selaras usaha kerajaan negeri yang sentiasa komited menjaga identiti Sabah dengan mengekalkan seni budaya dimiliki berdasarkan tafsiran enakmen Warisan Negeri 2017. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu, usaha Jabatan Museum Sabah mengumpul ciri budaya di negeri ini dalam satu festival merupakan langkah tepat mencapai dasar tersebut. Justru beliau mahu festival berkenaan dikembangkan dengan menjalin lebih banyak kerjasama luar bersama pelbagai pihak bagi memastikan pencapaian dapat dimaksimumkan sekaligus memupuk semangat cintakan nilai kebudayaan kepada masyarakat. Datuk Christina berucap merasmikan Festival Museum di Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Mary Aisdori Malangkin. Festival dimeriahkan dengan persembahan tarian dan nyanyian kebudayaan dari pelbagai suku kaum di Sabah ini turut berpotensi menjadi produk pelancongan negeri selain membuka peluang kepada masyarakat untuk menjana pendapatan. Program Selangkah ke Menara Gading Semega, platform terbaik untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai program pengajian ditawarkan di Institut Pengajian Tinggi Awam maupun swasta. Ahli Parlimen Tawau Datuk Lu Sufui berkata, program itu juga membolehkan pelajar mendapatkan maklumat dan penerangan tepat mengenai pembiayaan pengajian disediakan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan biasiswa daripada kerajaan. Ini amat penting kerana kita mampu memberikan mereka ini pengetahuan atau ini garis bantuan yang lebih tepat, maklumat lebih tepat untuk mereka melanjutkan pelajaran mereka. Dan saya harap mereka akan melanjutkan pelajaran mereka dalam secara lancar dan menerima manfaat yang baiklah daripada majlis hari ini. Datuk Lo Sufui berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Semega 2023 di Dewan Masyarakat Tawau. Program anjuran pejabat Parlimen Tawau itu akan dijadikan acara tahunan dengan melibatkan lebih banyak institut pengajian tinggi. Dalam perkembangan lain, Datuk Lu Sufui memberitahu kerajaan komited membantu lebih 1,000 penduduk miskin tega di daerah itu daripada kemiskinan. Sebelum berpisah, saksikan ucapan Deepavali daripada pelbagai agensi kerajaan di Sabah. Good morning. Morning, Adra. Oh, Deepavali. Dipuskan kepada semua cawangan. Okey, terima kasih. Kami warga PDRM Sandakan mengucapkan selamat Hari Deepavali. Ini Deepavali dan Warga. Kami warga PKK Keningau mengucapkan selamat Hari Deepavali. Yang ini Deepavali dan Warga. Kami dari warga Selamatan Eskom mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali. Deepavali dan Warga. Terima kasih. Terima kasih. Kami warga PPD Sandakan mengucapkan selamat Hari Deepavali. Inilah Deepavali dan Warga. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டத்து எஸ் கருணாநிதி, சபா மாநில ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தின் இயக்குனர்.
இவ்வேளையில் இந்நாட்டில் வாழ்கின்ற அனைத்து இந்துக்களுக்கும் என் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். கடந்த ஆண்டு போலையும் இந்த ஆண்டும் நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இந்த தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும் என்று உங்களுடன் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Hello, I'm Rick Raj, Head of Prosecution, MSCC Sabah. I'm wishing Happy Deepawali to those who are celebrating in Malaysia. Happy Deepawali. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Miza. Silakan Miza. Baik, terima kasih Iswaran. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparan hari ini, Sarawak memerlukan peruntukan RM300 juta untuk pemetaan geologi. Dan untuk perinciannya kita langsung bersama Vanessa Mering di sana. Silakan V. Ya, terima kasih Miza. Namun kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Sarawak amat bertuah kerana memiliki pelbagai kaum yang mempunyai sikap saling membantu serta amalan saling menghormati yang tinggi antara satu sama lain. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, sikap dan amalan sedemikian merupakan kunci kepada kerajaan Sarawak untuk membina masyarakat majmuk yang kuat. Datuk Patinggi Abang Johari menambah Bumi Kenyalang juga dikurniakan dengan pelbagai sumber ekonomi yang menjana kepada pendapatan negeri. Katanya banyak sumber ekonomi telah diterokai dalam usaha meningkatkan pendapatan negeri ini dan ia digunakan untuk tujuan pembangunan terutama aspek infrastruktur luar bandar. Premier berkata demikian dalam ucapan ringkasnya pada Majlis Makan Tengah Hari Perayaan Hari Deepawali di Kuching hari ini. Majlis tersebut merupakan anjuran seorang peguam bela Shankar R.P. Asnani. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Shankar yang juga pengerusi Jawatankuasa Kuil Sri Maha Mariamah berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang telah menyumbang geran berjumlah RM2.3 juta kepada projek pembinaan kuil berkenaan di Kuching. Pembinaan kuil tersebut yang kini mencapai 65% dijangka siap pertengahan tahun hadapan. Selain itu, katanya kaum India di Sarawak bersyukur kerana diberikan peluang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan agensinya. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu kerajaan Sarawak komited dalam membangunkan sektor pendidikan negeri. Ia mampu dilaksanakan dengan melengkapi generasi baharu dengan ilmu pengetahuan yang berkualiti. Malah, beliau memberitahu kerajaan Sarawak juga menekankan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara bagi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran matematik dan sains. Ia bagi memastikan anak Sarawak mampu bergerak seiring dengan keperluan global. Oleh itu, sekolah persendirian juga harus seiring dengan agenda kerajaan dalam membangunkan masyarakat yang akan memberi impak signifikan kepada negara. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Makan Malam sambutan Platinum Jubli Kumpulan Sekolah Lodge di Kuching. Teks ucapannya disampaikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. Peruntukan sebanyak RM300 juta telah dipohon kepada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan pemetaan untuk perancangan guna tanah bagi industri huluan pertengahan dan perhiliran di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amarawan Tengali Hassan berkata kerajaan negeri telah memberi peruntukan sebanyak RM16 juta tetapi masih memerlukan peruntukan kerana pemetaan geologi dikendalikan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Menurut beliau, peruntukan sebanyak RM300 juta telah dipohon daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sebuah mesyuarat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Moden tahun 2023 di Kuching. Datuk Amar Awang Tengah menambah, pemetaan geologi ini amat penting bagi mendapatkan data-data berhubung dengan mineral yang ada terutamanya penemuan mineral baharu yang tidak diketahui. Tambahnya lagi, kebanyakan pemetaan ini berfokuskan di wilayah tengah Sarawak. Beliau berharap pemetaan dilakukan secara menyeluruh disebabkan keluasan Sarawak. Katanya lagi, setakat ini pemetaan geologi hanya meliputi 400 km persegi yang telah dilakukan dalam Sarawak.
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC di negeri ini sentiasa terbuka untuk menerima pelajar tanpa mengira latar belakang, bangsa maupun agama. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Koo Hian berkata, pendekatan ini juga seiring dengan saranan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang mahu SJKC terbuka kepada semua bangsa. Katanya, Premier Sarawak juga telah memperkenalkan pelbagai inisiatif menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 bertujuan membangunkan Sarawak agar menjadi negeri maju pada tahun 2030 dengan memberi penekanan terhadap pelbagai bidang termasuk pendidikan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Bangunan Baharu SJKC Chung Hua di Debak. Majlis turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razi Sitam. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Muhammad Razi yang juga Adun Saribas berkata SJKC Chung Hua Debak adalah simbol perpaduan utuh masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Majoriti murid di SJKC Chung Hua Debak adalah dari kalangan bukan kaum Cina, antaranya adalah Melayu, Iban dan Bidayuh termasuk seorang pelajar dari etnik Kayan. Sementara itu, pembinaan bangunan baharu itu melibatkan kos kira-kira 9.7 juta ringgit. Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak akan menyokong usaha membangunkan sukan ekstrim di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap Jabu, pembangunan tersebut meliputi penganjuran pertandingan, bengkel dan kelas-kelas asas sukan ekstrim. Katanya, Persatuan Sukan Ekstrim yang berdaftar juga boleh diberikan geran untuk membantu mereka menganjurkan aktiviti berkaitan. Kita memerlukan banyak lagi sukarelawan dan yang tahu pasal medical dan sebagainya. Ini memerlukan satu organisasi yang penuh dari segi teknikal dan dari segi kesukanan mereka, atlet dan juga segi teknikal. So memang ada kita melihat kepada permintaan daripada persatuan juga untuk mengadakan seperti aktiviti atau pertandingan seperti ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan Sarawak Extreme Sports Challenge 2023 Sibu yang diadakan di Sibu Active Youth Space. Pertandingan disertai 86 peserta dari Malaysia, Jepun, Rusia, Brunei, Indonesia dan Thailand. Mengenai pembinaan pusat untuk sukan ekstrim seperti yang ada di Sibu, beliau memberitahu kementeriannya akan mencari tapak yang sesuai di kawasan-kawasan lain di Sarawak. Golongan wanita yang terlibat dengan aktiviti keusahawanan perlu melengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran berkaitan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata mereka juga perlu berusaha memperluaskan pasaran perniagaan. Menurut beliau, ilmu serta kemahiran penting bagi mereka yang baru terlibat dengan keusahawanan terutama dalam aspek pemasaran dan meningkatkan jaringan perniagaan. Golongan tersebut juga dinasihati untuk tidak mudah mengalah dengan perniagaan kecil-kecilan yang dibina, sebaliknya perlu berusaha untuk terus maju ke hadapan. Beliau berkata demikian pada Karnival Sahabat Usahawan Anjuran Kelab Usahawan Wanita Ikhtiarniah di Dewan Masyarakat Berkenu di Miri. Datuk Rozi memuji usaha Amanah Ikhtiar Malaysia dalam membantu wanita di Malaysia keluar dari kepompong kemiskinan melalui bantuan perniagaan yang diberikan. Usaha itu selari hasrat kerajaan yang ingin melihat golongan wanita mampu menyumbang kepada ekonomi keluarga dan negara. Turut hadir pada program tersebut, Timbalan Menteri Kesihatan merangkap Ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Sauni. Seramai 60 peserta dari 4 buah rumah panjang di Miri telah menghadiri program kesedaran kebakaran di Rumah Anthony Ladi, Sungai Liam di Bakong. Program tersebut anjuran sebuah pusat latihan keselamatan dan perkhidmatan perundingan kepada industri dan sektor awam MSTS Asia. Ia merupakan sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat. Menurut pengurus pusat berkenaan Wilson Leo Apoy, peserta adalah terdiri daripada penduduk Rumah Anthony Ladi, Rumah Cabu, Rumah Emah dan Rumah Apol. Antara aktiviti yang dijalankan ialah memberi taklimat ringkas berkenaan punca kebakaran di rumah panjang dan cara memadam api, demo cara menggunakan alat pemadam api jenis ABC dan pertolongan kecemasan First Aid Response. Wilson berharap program seperti itu dapat diperluas ke rumah-rumah panjang lain pada masa akan datang. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak.
Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Sambutan menggalakkan terus diterima pada hari takhir penganjuran Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 dan antara yang mencuri tumpuan jualan agro madani. Jadi Fahmi Mamat Nur teruskan dengan perinciannya. Ya, baik, masih lagi saya bawakan kepada anda dari Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru Ipoh. Ini bersempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023. Dan seperti yang anda dapat lihat, sambutan yang diterima pada HPPNK kali ini sangat-sangat meriah dengan kehadiran pengunjung sejak daripada hari pertama penganjuran program ini. Dan ketika ini saya nak bersama dengan Tuan Khalid Ibrahim, Setiausaha bahagian pembangunan, perniagaan dan pelaburan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Fahmi, terima kasih RTM. Baik Tuan, kita nak berkongsi lah. Mungkin Tuan boleh ceritakan sikitlah apa perkara menarik yang dibawa oleh Kementerian dan juga rakan-rakan strategik pada sambutan kali ini. Alhamdulillah, selepas 3 hari kita di Perak HPPNK 2023 ni, pengunjung dilaporkan sebanyak 500,000 orang. Kita bawakan kali ini 8 rakan strategik KPKM yang meliputi agensi tunjang seperti Bernas, Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Perak, Agrobank, Mardikop dan juga agensi pembangunan wilayah yang kita dapat bawakan kali ini, ECR, NCIA, IRDA, dan agensi ini adalah rakan strategik kementerian yang sama-sama membantu untuk mempromosikan industri agro makanan di negara kita. Alhamdulillah. Baik Tuan, mungkin kita nak kongsikan ini antara yang menjadi tumpuan juga setiap kali penganjuran program melibatkan kementerian, jualan agro madani. Mungkin Tuan boleh kongsikan. Jualan agro madani ini bermula daripada April tahun ini. Dia telah menjadi nama yang disebut-sebut oleh isi rumah di negara ini. Alhamdulillah, sebanyak 3,800 telah diadakan sehingga kini. Sasaran kementerian kita nak melaksanakan sehingga 5,000 jualan agro madani ini. Dilaporkan jumlah jualan sebanyak 60 juta ringgit. Yang lebih penting sekali, berapa jumlah penyematan yang dihadapi oleh isi rumah adalah sebanyak 20 juta ringgit. Untuk edisi di Perak kali ini, kita bawakan yang lebih hebat dan istimewa sekali lagi, sebanyak 3,000 pakej combo madani. Combo madani merupakan produk-produk segar, sayur, buah dan buah-buahan. Asalnya pada harga RM15, kini dijual pada harga RM10 saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian dari Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fahmi. Beralih ke perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas banjir menurun kepada 349 orang dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 5 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 2 daerah iaitu Hilir Perak dan juga Kerian. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padan Tembak menempatkan 169 orang daripada 52 keluarga. 66 orang daripada 22 keluarga ditempatkan di PPS MPTI Langkap. PPS Dewan Serbaguna Cikus kekal 34 orang daripada 8 keluarga, manakala 23 orang daripada 4 keluarga berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di daerah Kerian. 57 orang lagi berada di PPS Sekolah Kebangsaan Alupongso.
30 rumah di Baling, Kedah terjejas susulan banjir kilat malam tadi dan kejadian berpunca hujan lebat berterusan sejak petang semalam hingga menyebabkan paras air di Sungai Baling melimpah ke penempatan penduduk yang berhampiran. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, Muhammad Faizul Abdul Aziz berkata ia melibatkan 24 rumah di 6 kampung di Mukim Pulai, antaranya Kampung Asam Jawa, Kampung Caruk Gorok dan Kampung Lanai. Manakala di Mukim Tuloi Kanan membabitkan 6 rumah di Kampung Tembak B, Paya Menora dan Kampung Gua Tinggi. Ahli Jemaah Datuk-Datuk Negeri Kedah disaran agar dapat mempelopori aspek inovasi sosial yang boleh memberi penyelesaian secara mampan dan berkesan kepada cabaran utama yang dihadapi oleh rakyat. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah bertitah antara bidang inovasi sosial tersebut ialah pemeliharaan alam sekitar, pembasmian kemiskinan dan jaminan pemakanan. Sehubungan itu, baginda menyeru kepada semua ahli untuk terus bekerjasama, menggembling tenaga, berkongsi pengalaman dan rangkaian dalam merancang serta melaksanakan semua usaha tersebut demi kesejahteraan rakyat di negeri Kedah. Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin bertitah demikian pada Majlis Jamuan Jemaah Datuk-Datuk Negeri Kedah sempena sambutan ulang tahun keputeraan Tuanku Sultan Kedah ke-81 di Dewan Santapan Utama Istana Anak Bukit Alusta malam tadi. Turut berangkat Sultanah Kedah Sultanah Maliha Almarhum Tengku Arif. Langkawi terus menjadi pilihan atlet sukan lasak untuk beraksi dan sejumlah 150 pelumba sukan berbasikal bukit menyertai siri terakhir Langkawi Geopark Enduro Challenge Mountain Biker Enduro Championship MEC 2023. Dan menurut pengarah perlumbaan Zuhri Abdul Rashid, kejohanan yang berlangsung di 99 Bikers MTB Trail Kampung Datuk Bakar Kuah ini memasuki penganjuran kali ketiga. Sejumlah 8 kategori dipertandingkan. Selain nak mempromosikan gaya hidup yang sihat dan kita nak memperkenalkan sukan enduro ini, sukan lasak ni di Malaysia, khususnya di Langkawi dan negeri Kedah sendiri, kita juga nak mempromosikan Langkawi ini sendiri sebagai destinasi cyclotourism. Juara keseluruhan bagi siri MEC 2023 bakal dinobatkan hari ini. Kejohanan kali ini juga mendapat penyertaan dari 6 buah negara iaitu Indonesia, Singapura, United Kingdom, Jerman, Itali dan Filipina selain peserta tempatan. Sebelum ini 2 siri telah berlangsung iaitu di Teluk Batik Perak dan Mersing Johor. Mangsa kedua yang diselamatkan dalam insiden runtuhan bangunan resort di Pulau Perhentian Besut meninggal dunia. Bahul Jamil, 42 tahun, meninggal dunia awal pagi tadi ketika menerima rawatan di Hospital Universiti Sains Kubang Krian, Kelantan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata mangsa meninggal dunia disebabkan kecederaan otot yang sangat teruk akibat tersepit di bawah runtuhan. Bahul diselamatkan pasukan penyelamat pada petang Khamis lalu sebelum dihantar ke Hospital Besut. Seorang lelaki warga Myanmar maut selepas diserang seekor harimau ketika sedang menoreh getah di ladang merantau Gua Musang semalam. Akibat serangan itu, mangsa mengalami luka di bahagian belakang leher. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, mangsa dibawa isteri dan 3 rakannya ke Hospital Gua Musang bagi mendapatkan rawatan lanjut. Namun mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital selepas menerima rawatan kecemasan. Siasatan lanjut masih dibuat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Perkhidmatan juga akan meneruskan pemasangan kamera dan perangkap dalam usaha mengesan serta menangkap harimau berkenaan. Jadi untuk lebih perkembangan dari Kelantan langsung bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Silakan.
Hari Deepawali disambut meriah oleh lebih 100 keluarga komuniti India di Gua Musang selepas 2 tahun perayaan itu diraikan sederhana susulan pandemik COVID-19. Kuil Sri Subramania Swani menjadi tumpuan penganut Hindu seawal pukul 9 pagi bagi melakukan aktiviti keagamaan. Jamuan makan turut diadakan bagi meraikan pengunjung yang hadir ke rumah ibadat itu. Sambutan ini memang meriah lah. Ramai orang datang. Lagipun orang luar-luar pun dia datanglah kat sini. Memang ramai hari inilah. Tak pernah jadi macam ni lah. Dalam 100 adalah sebab saya bawa pinggan tu dalam satu supi. Dah habis lah. Sekejap lagi kita akan tutup. Tadi kita mari pukul 8 pagi lah. Kita sediakan semualah siap-siap. Lepas tu dalam pukul 9 lebih kita buat sembahyang lah. Punya akan tutup pukul 12 lah. 12 macam itulah. Kita sambut dekat kau ini ramai-ramai yang keluarga-keluarga, saudara mara, kawan-kawan dengan kaum-kaum India kat Gua Musang ni. Kita akan buat open day di public function pada 15 hari bulan ni. Selepas pandemik komik ni kita dapat bergaul lah dengan saudara mara, kawan-kawan yang lain-lain semua. Pada tahun ini berbeza sekali disebabkan saya menyambut perayaan Deepawali bersama ahli keluarga isteri saya buat pertama kalinya. Dan sangat teruja dan sangat gembira dan harap tahun ini menjadi titik permulaan untuk sesuatu yang lebih baru dan lebih bahagia dalam hidup kami. Kita bangun pagi, kita mandi dengan minyak. Kita mandi dengan minyak ayah saya lah. Ayah saya buat bangun semua, mandi bunga pula, mandi minyak semua apa. Baru kita orang pergi mandi balik, pakai pakaian baru, ambil restu daripada parents, baru kita datang ke temple. Tahun ni memang meriah sangat, ramai sangat pada tahun ni. Sebelum ni kan kita COVID, tak dapat datang ke temple. 3 tahun kat rumah je lah. Tak jumpa dengan husband, tak boleh jumpa adik semua. So this year memang happy sangat boleh dapat jumpa dengan husband, adik, dengan family, parents semua boleh dapat. Angkatan Pertahanan Awam APM Pasir Mas melakukan persiapan awal dengan menggerakkan bot penyelamat sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Jentera tersebut telah digerakkan ke beberapa lokasi panas di sekitar Pasir Mas dan Ratau Panjang awal November lalu. Pegawai APN Pasir Mas, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Arif Muhammad Zain berkata, pihaknya juga memastikan pegawai serta anggota berada pada tahap terbaik dari segi mental dan fizikal. Yang mana kita bagikan setiap zone lah. Kita tok yang mana contoh payah nak menyelamat, kita tak awal buk. Contoh buk di Balapulih Bakong, buk di Lubuk Setu, buk di Lemah, buk di mana di Bongo, kita tak awal. Kita agihkan buk ni di setiap kawasan yang hotspot yang mana anggota kita mudah. Maknanya anggota tak perlu bagi pejabat, dia hanya ambil buk dekat tempat kita letak tu untuk menyelamatkan orang di kawasan sekitar lah. Kalau gitu. Pelbagai bentuk latihan diberikan kepada anggota baharu seperti pengendalian bot dan perubatan bagi memastikan mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Setakat ini, seramai 150 anggota berada dalam keadaan siap siaga. Kerjasama dengan agensi lain turut diperkukuhkan bagi memastikan perancangan berjalan lancar. Universiti Malaysia Kelantan UMK dengan kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Korea ROK dan Asia Pacific Women Information Network Centre APWINC bakal menubuhkan pusat keusahawanan dan kepimpinan wanita yang berpengkalan di Kota Baru Kelantan. Pusat itu bakal dijadikan sebagai pusat sehenti dengan menyediakan pusat bimbingan usahawan wanita sebagai usaha untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif. Bagi tujuan itu, UMK dilantik bagi menyelaras projek yang dibiayai oleh dana kerjasama ASEAN ROK, ASEAN Korean Cooperation Fund selama 5 tahun bermula awal Januari 2022 hingga Disember 2026. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Datuk Dr. Nid Maheran Nid Muhammad berkata, objektif utama penubuhan pusat itu bukan sahaja terhad kepada sesi latihan dan bimbingan, namun bertujuan memupuk persekitaran yang mampu membentuk PKS wanita berkembang maju dalam ekonomi digital.
APWINC yang berpangkalan di Korea telah memulakan projek kerjasama ASEAN ROC dengan memfokuskan kerjasama usaha meningkatkan lebih ramai penyertaan ekonomi digital untuk usahawan kecil dan sederhana dalam kalangan wanita di negara-negara ASEAN. UMK bertanggungjawab menerajui projek di negara ini dan Pusat Latihan DESB Sdn Bhd bertindak sebagai institusi pelaksana. Pasukan Malaysia terdiri daripada 14 jurulatih daripada UMK, Universiti Teknologi Mara UiTM dan usahawan yang berpengalaman bagi melatih 242 PKS wanita pada tahun hadapan. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Kuil Seri Bala Tanda Yutapani antara kuil tertua di Malaysia menjadi tumpuan penganut agama Hindu bagi sambutan Deepavali di Seremban. Dan ia bertambah meriah apabila rumah ibadat itu terbuka menerima kunjungan daripada orang ramai pelbagai kaum. Dan memang kita ni merupakan second stop dalam kita punya Heritage Trail di Seremban. Yang pertama KTM, nombor dua kita kan, dan kita ada banyak tempat-tempat yang jadi pelancong ni dia datang bila-bila masa. Hari ni tak tahulah ke mana, tapi 2 minggu dulu pun kita ada lebih kurang 30 orang dengan ibu bapa daripada kindergarten datang sini untuk tengok Hindu punya style of prayers kan, dan dari luar negara memang dia walk in bila-bila masa. Saya kalau sempat saya jadi tourist guide lah di sini. Jadi kita bila-bila masa kita temple ni dibuka pada semua orang. Bagi pengunjung pula, sambutan di kuil ini merupakan peluang terbaik untuk merapatkan hubungan keluarga dan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Night of Festival ni kita sambut dengan keluarga. Pagi-pagi ni kita bangun, kita akan mandi dengan mandi minyak, dengan kita panggil siakai untuk bersihkan diri. Lepas tu kita akan family, kita akan pray dekat rumah. Lepas tu datang pray dekat temple, then we go celebrate with other friends lah, or at home. Make sure the food is there lah. Yes, sebab kita lepas habis Deepavali, kita suka pergi rumah-rumah jiran, family members, just for the yang paling ni kita suka makan muriku lah. Muriku, aceh muriku. Sebab setiap rumah ada beza rasa dia. Sementara itu, sebanyak 125 bakul makanan diagihkan kepada golongan sasar di sekitar Seremban dan juga Port Dickson. Pengasas Pertubuhan Rumah Helang atau lebih dikenali sebagai Food Bank Negeri Sembilan, Irene Hisham berkata sumbangan bagi menambahkan keceriaan sempena sambutan Deepavali. Bantuan bakul makanan itu hasil sumbangan daripada Yayasan Munarah serta masyarakat di seluruh Negeri Sembilan. Rata-rata penerima bakul makanan berkenaan adalah bekerja dengan gaji harian sekitar RM30 hingga RM80 sehari. Kesemua penerima bersyukur dan gembira dengan keprihatinan yang diberikan. Di Johor Bahru, 2 sesi iaitu sesi pagi dan malam disediakan untuk masyarakat India melaksanakan aktiviti keagamaan di Kuil Arul Migu Raja Mariaman Devastanam sempena sambutan Deepavali. Orang ramai mula memenuhi kuil sejak pukul 7.30 pagi. Lebih istimewa, pengunjung kuil turut disajikan manisan tradisional India iaitu ladu. Yeah, sure. Because we are preparing a special laddu for prasadam to devotees and a special prayers for conducting all devotees and for Malaysian people, so everything. RM1 berjaya dikumpul Humanitarian Care Malaysia MyCare untuk disalurkan kepada Palestin. Pengurus MyCare Johor Rozi Abdul Ghani berkata ia melibatkan bantuan keuangan, perubatan dan juga makanan.
Alhamdulillah, MyCare telah pun menyalurkan pada peringkat fasa yang pertama 500,000 dan peringkat yang kedua kita bersama dengan Wisma Putra telah menyalurkan sumbangan dari sudut perubatan juga 500,000. So sekarang ni kita telah menyalurkan, MyCare sendiri telah menyalurkan sebanyak 1 juta. Sementara itu, Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat berkata, himpunan amal solidariti wajar diteruskan bagi menzahirkan solidariti kepada Palestin. Di PPR Kempas Permai, kira-kira 1,000 penduduk berhimpun secara aman sebagai tanda solidariti kepada Palestin. 26 individu beragama Islam termasuk 2 wanita ditahan. Jabatan Agama Islam Negeri Johor menerusi ops hibur di sebuah pusat hiburan di Johor Bahru pukul 1 pagi tadi dan ia hasil pemeriksaan ke atas 65 pengunjung orang Islam yang hadir ke premis hiburan itu. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, operasi dijalankan bagi mencegah orang Islam melakukan jenayah syariah seperti meminum minuman memabukkan. Jadi bagi maksud operasi ini kita nak membuktikan kepada orang ramai betapa bagai perkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor sentiasa secara rutin melakukan operasi sebegini bersama dengan pihak polis bagi maksud mencegah kemungkaran dan juga maksiat. Ini adalah tanggungjawab yang berterusan yang dilakukan dan operasi pada hari ini juga kita nak memberikan kegurunan kepada orang awam betapa kesalahan ini jangan sesekali dibuat. Kes disiasat mengikut enactment Jenayah Syariah Negeri Johor 1997 Seksyen 19-1. Ia memperuntukkan penjara 2 tahun atau denda RM3,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Operasi turut disertai pasukan polis. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menempatkan pegawainya di Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Berikutan 2 laporan akhbar berbahasa Inggeris baru-baru ini, SPRM tampil mengeluarkan kenyataan memperjelas fakta yang mungkin boleh mengelirukan masyarakat umum. Jelas SPRM lagi, pihaknya melarang pegawainya untuk terlibat dalam mana-mana mesyuarat lembaga, jawatan kuasa atau urus setia berkaitan perolehan di agensi luar mengikut 1 perkeliling perbendaraan _1 PP. Berhubung isu penyelewengan dana mitra, SPRM telah selesai membuat siasatan tersebut sepanjang 2019 hingga 2021. Pendakwaan terhadap 12 kes berjaya dibuat dengan 10 kes masih dibicarakan di mahkamah manakala 2 kes tertuduh telah mengaku bersalah. Selain itu, SPRM turut mengambil tindakan mengkaji tata kelola pengurusan dana mitra untuk tujuan mengukuhkan tata cara dan ketelusan pengagihan dana kepada masyarakat India di negara ini. Pasukan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM muncul johan keseluruhan pertandingan antarabangsa World Robot Olympiad WRO 2023 di Panama City, Panama baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadhilina Siddiq dalam capaian Facebook berkata kemenangan itu adalah penghormatan buat Malaysia yang menyaksikan jalur gemilang berkibar di pentas antarabangsa. Beliau berkata kejayaan itu merupakan kejuaraan kali ke-11 daripada 19 kali penyertaan Malaysia dalam WRO. Pasukan negara berjaya meraih 4 pingat emas dan 2 pingat perak daripada keseluruhan 7 kategori yang dipertandingkan tahun ini. Malaysia diwakili oleh 49 peserta dalam kalangan murid sekolah rendah dan menengah serta pelajar Institusi Pendidikan Guru IPG. Peta Hala Tuju F30 fasa pertama 2019 hingga 2022 telah berjaya dicapai secara keseluruhannya. Menurut Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Ali, ia berdasarkan peningkatan prestasi yang ditampilkan pasukan sehingga ke peringkat senior. Ia juga sebagai petanda bola sepak Malaysia berada pada tahap yang lebih baik. Yang berbahagia Datuk Seri. So this one we must keep maintain for another 3 years, another 4 years for this phase 2, because we are looking forward for 2007 and 30 for the high level. And you can see for the national team,
the team already okay, draw with China, Syria, the 80 ranking, 98, and we beat India. Okay, we lose with Tajikistan 2-0, but we already meet this type of standard. Peta Hala 7 F30 bagi tempoh 12 tahun dari 2019 hingga 2030 telah dilancarkan Presiden FIFA Gianni Infantino pada 31 Oktober 2018. Sementara itu, ahli dalam Persatuan Sukan Kebangsaan NSA diharap dapat mencontohi langkah kehadapan FAM ketika menggubal peta hala 7 sukan masing-masing pada masa akan datang. Menurut Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria, NSA perlu menghasilkan peta hala 7 dan dalam masa yang sama membuka lebih banyak ruang kerjasama dengan pihak berkepentingan. Yang menarik ialah yang pertama sekali satu-satunya tak banyak NSA atau Persatuan Sukan yang telah mewujudkan blueprint yang ada milestone dengan KPI. Kerana tak ramai orang yang boleh letak ke hadapan a transparent, intangible measurement of their performance. Saingan Piala Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Terengganu FC TFC 2 muncul juara edisi sulung selepas cemerlang menumpaskan Johor Darul Takzim JDT 2 1-0 pada aksi final malam tadi. Pertembungan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu menyaksikan tiada jaringan terhasil pada babak pertama walaupun kedua-dua pasukan memiliki beberapa peluang untuk membuka jaringan. Bersambung separuh masa kedua, ketumpulan penyudah terus menjadi penghalang TFC 2 dan JDT 2 meledak gol sehinggalah permainan memasuki minit ke-87. Kealpaan benteng pertahanan JDT 2 berjaya hukum Muhammad Isa Rahman untuk mudah menolak masuk bola sekaligus mengesahkan gelaran sulung menjadi milik TFC 2. Baik, berita wilayah berakhir di sini dan semoga perayaan Deepavali yang disambut hari ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua penganut agama Hindu di Malaysia selain menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Jadi teruskan solidariti anda bersama bumi Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bandar Sri, Bambini Boy.